Salam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita iaitulah dalam bab berkeluar ke masjid. Dalam bab keluar ke masjid. Fasal apa kita ni? Faslun fi adabil khuruj ilal masjid. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Jadi setelah kita keluar ke masjid, kita sapa di masjid. Apa yang kita nak buat? Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, selesai dah kita ni. Ambil wuduk sudah dah berjalan ke masjid siap dah. Selesai daripada sembahyang fardu, maka baca olehmu apa dia baca? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'ulu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannah wa adkhilna daraka daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli was sana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi baca ayat ini mari daripada mana? Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam. Siapa dia Hujjatul Islam? Nama dia Imam Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Baca ayat tadi, bacaan yang dikumpul oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiat itu. Baca cara bacaan yang masyhur daripada kaifiat itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf mana ni? Masyhur dengan nama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Dilahirkan di Singkil, Sumatera pada tahun 1920, seorang ulama 20 miladi, seorang ulama Islam yang masyhur di Aceh di awal abad yang ke-17. Jadi Syekh Abdul Rauf ni ambil daripada mana? Murid kepada Syekh Ahmad Qashasi. Syekh Ahmad Qashasi ni nama dia Ahmad Ibnu Muhammad bin Yunus Safiyuddin Ad-Dajani Al-Qashasi. Seorang ahli tasawuf yang masyhur di Madinah Al-Munawwarah. Meninggal dia di Madinah pada tahun 1661 miladi. Jadi Abdul Rauf ni murid kepada Syekh Ahmad Qashasi, Madinah. Seorang ulama di Madinah. Di dalam kitab yang bernama Umdatul Muhtajin. Umdatul Al-Muhtajin nama kitab dia. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul. Diambil daripada orang-orang di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semasa dengan dia. Dia dibaca tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca dari itu kan. Al-hayya wal al-hayyu. Dua-dua boleh baca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam kha. Apa dia alif lam kha? Ila akhiri. Mana ila, jangan baca. Kamu duduk main lepas maya agak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilah. Jangan. Alif lam kha tu ringkasan kepada ila akhirih. Mana hingga akhir surah Al-Fatihah. Tanda baik-baik di kitab. Alif lam kha maknanya ringkasan daripada perkataan ila, boleh. Alif lam ya, ila akhirih, ila akhirih. Atau kalau surah kan ila akhiriha, yang betulnya hingga ke akhir. Biasalah kalau kita bahasa Melayu pun kita ada baca. Kita ada juga ringkas. Tak. Dia tulis dan lain-lain, DLL dan sebagainya. Macam-macam. Ringkasan tu ada. Dalam bahasa Arabnya kalau disebut alif lam kha tu makna ila akhirih. Jadi maknanya baca Fatihah tu sampai ke akhir surah. Jangan jadi lebih apa. Lama baca Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin ilah. Dia kata gapo dia pula ustaz ni baca. Tanda baik-baik dah. Jangan jadi lebih apa tak terkadun. Punuh majlis orang. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita ingat. Biasanya ramai masyarakat kita kalau dia baca ayat kursi dia start dengan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illar rahmanur rahim. Situ tu ayat lain. Tanda di situ ayat surah Al-Baqarah ayat 103. Daripada wa ilahukum sampai kepada huwar rahmanur rahim itu ayat surah Al-Baqarah ayat 163. Yang kita sambung lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi tanda daripada Allahu la ilaha illahu sampai kepada wa huwal aliyul azim itu surah Al-Baqarah ayat 255. Maknanya kalau kita baca wa ilahukum ilahun wahid sampai kepada la ilaha illahu ar-rahmanur rahim kena berhenti situ. Pasal itu ayat lain. Tak sambung, itu ayat 103. Allahu la ilaha illahu sampai ke akhir ayatul kursi itu ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Jadi ayat lain. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Itu ayat lain, itu ayat surah Ali Imran. Ayat 18 dengan ayat 19. Kemudian sambung pula. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Anda situ surah Ali Imran ayat 26 hingga 27. Daripada qulillahumma malikal mulk. Ayat 26 hingga ayat 27. Maknanya baca-baca ini diambil daripada ayat Quran sebagainya dan diambil daripada baca-baca lain yang setengahnya diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamat bacaan tadi, maka baca olehmu subhanallah berapa kali? 33 kali. Dan engkau baca pada akhirnya subhanallah wa bihamdih. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali atau 34 kali supaya genap 100.
Dan engkau baca pada akhirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana', wa la radda lima qadait, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini jumpa lah orang yang baca ni. Biasa orang yang baca masjid. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali baca. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Ya Latif ya Wafi ya Karim Antallah. Setelah itu maka ucap oleh kamu La ilaha illallah 10 kali. Kemudian maka ucap olehmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatillahi wa karamih. Doa ni ambil mana? Itu bacaan ni. Bacaan ni biasanya menjadi amalan di masjid-masjid di tanah Melayu. Sama ada negeri kita atau mana. Pasal itulah bila orang kaji kitab ni, Hidayatus Saliki ni, kebanyakan pengkaji mengatakan kesan kitab ni kepada masyarakat Melayu cukup besar. Pasal di antaranya, tanda kesan di mana? Cara zikir ni, ngatik lepas maya ni memang banyak orang amal ambil daripada kitab ni. Tengok, Ya Latif ya Kafi. Semua kita baca lagi waktu subuh tu. Ya Khafi ya Iltaf. Najjina mimma nakhaf. Apa lagi? Laisa laha min dunillahi kashifah. Itu ada dalam ayat. Ya khafiyal iltaf tu. Payah baca dia tu. Kita nak jumpa cari bacaan ni, cari dalam kamus jumpa. Nak cari sanak dia memang payah. Katanya bacaan ni asal mari daripada Melaka. Jadi pasal tu lah kita kena betul balik. Ada setengah orang baca ya kope, ada setengah ya kapi, macam-macam baca. Jadi kita bacaan yang kita nak baca ni, zikir. Zikir ni maksudnya kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah. Pasal itulah kita kena baca biar betul. Yang pertamanya baca biar betul. Kalau tidak makna dia jadi lain. Ya kapi, ya kopi, bukan podium tu. Macam-macam kita dengar orang baca. Ini satu benda yang perlu kita ulang balik lah, perlu dah balik. Pasal itulah di antara usaha kita ni nak memurnikan baca lepas salat ni. Patutlah kita tulis buku yang kita baca waktu pagi tu. Zikir waktu pagi dengan petang dan zikir selepas salat. Jadi dalam zikir tu ada berapa bacaan? Berapa perkara? 12 bacaan yang kita pilih daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun yang hasan. Kalaulah masyarakat Islam ni boleh ingat hak tadi. Bacaannya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada bacaan yang pelik-pelik. Dengan pahalanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi janji dah ganjaran. Siapa baca ni boleh pahala begini, pahala begini. Cukup besar kelebihan dia. Jadi kalau kita rasa kita tak cukup yang tu. Yang kita kumpul daripada hadis-hadis yang sahih dalam buku zikir, kita tu rasa pendek ni ustaz. Habis kita nak panjang lagi. Kita carilah baca-baca lain lagi hebat. Tapi hak tu bodoh rasanya letih dah nak habis tu. Penat dah nak habis. Supaya juga dengan zikir waktu pagi. Zikir pagi dengan petang. Orang panggil zikir al-ma'surat.
Setengah orang ni kalau ayat zikir pagi petang dia tak tahu. Sebut mak surat tahu. Zikir pagi petang yang kita kumpul itu pun daripada hadis-hadis yang boleh diamalkan dengan dia. Jadi kalau masyarakat kita ingat tu apa waktu pagi dengan waktu petang, kaya dah kita. Jadi kalau kita tak sempat baca yang lain pun kita puas hati pasal hak ni hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat. Ajar kita suruh buat. Suruh lagi. Bagi tahu kelebihan-kelebihan dia lagi itu lebih sedap. Sama juga dengan baca lepas salat ini. Jadi kita syorkan supaya masyarakat Islam beramal dengan apa yang di antaranya yang kita tulis. Bukan mana mesti buku tu, tidak. Itu salah satu daripada contoh kitab. Buku yang kita baca pagi-pagi itu. Zikir selepas salat. Kena hafal belakang tu insya-Allah taala. Siapa dia ingat mari sini kita test dengar. Nah, betul ke tidak baca dia. Jadi habislah setelah kita selesai daripada baca ini pun sebahagiannya diambil daripada hadis Nabi, ambil daripada ayat Quran, ambil daripada Syekh dia ni, Syekh Ahmad Fasyashi ni. Setelah itu maka engkau baca doa, barang doa yang engkau kehendak. Jadi lepas kita semaya ni, patut kita berdoa dengan doa apa yang kita nak. Kalau ada 100 orang dalam masjid ni, mesti ada 100 permohonan ni. Orang ni nak ni. Muhammad nak apa dia? Abdullah nak lain. Mana setiap orang tu mesti ada hajat dia. Mesti ada keperluan dia. Jadi kalau kita setakat tunggu tu email baca doa, lepas tu kita tak doa sendiri, maknanya mungkin tak sampai cita-cita kita nak. Tak sampai kepada permohonan yang kita nak sendiri. Jadi pasal itulah kita syorkan setiap jemaah, setiap orang Islam mesti berdikari. Yang pertama sekali baca lepas maya mesti dia baca sendiri. Mesti dia baca mengikut bilangan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Contoh yang paling dekat sekali baca la ilaha subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Mana setiap orang tu mesti bilang dengan tangan dia. Bila jangan khoyar kelas lain. Mana kalau tangan gila lain maknanya otak dia duduk lain tu. Dia berzikir mulut dia bergerak. Tak tahu gapo. Itu nak pasal itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bilang zikir. Di antara hikmat dianya supaya mulut kata, hati pun kata dan anggota dia pun bilang tahu. Kalau orang kaya dia tahu tak berapa kali dia bilang. Mungkin dia bilang serang 15 ke 30 ke 45 tak tahu lah mana. Itu menunjukkan bahawa kita tidak khusyuk dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi kita kata setelah engkau baca zikir lepas salat, maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendak. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, sepatutnya engkau baca kemudian daripada demikian itu doa al-jawami' al-kawamil. Apa dia jawami' kawamil? Doa al-jawami' makna doa yang ringkas yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas tapi merangkumi semua sekali. Al-kawamil makna sempurna permintaan dia. Contohnya doa mana yang jami' kawamil? Doa yang jami' iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku minta dunia ni kebaikan. Mana segala kebaikan kita minta semua. Sama ada sihat, tu baik. Kaya, baik. Apa lagi? Senang, baik. Tak ada musuh, baik. Maknanya masuk semua dalam jawab. Tapi secara umum, tidak detail. Tapi setiap orang tu dia ada benda dia nak. Kalau pelajar, dia nak lulus PSA, nak dapat nombor 1, nak jadi orang baik. Mana ada permohonan-permohonan yang orang lain tak boleh sebut. Kecuali itu dia sendiri. Doa al-jawami al-kawamil yang diajarkan. Tengok. Imam Ghazali royak apa kita? Sebaik-baiknya kamu baca doa al-jawami al-kawamil iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan itu maknanya kepada. Bahasa lama ni guna akan. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa dia Siti Aisyah ni? Siti Aisyah mana ni? Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Kita kenal di saat sekarang ni kita mesti mengenali sahabat-sahabat. Karena sudah ada serangan-serangan di masyarakat dalam masyarakat Melayu ni sudah ada serangan orang yang duk kutuk sahabat. Kerja dia duk makan Sayyidina Abu Bakar, makan Sayyidina Umar, makan Aisyah. Jadi dia banding dengan sahabat-sahabat besar ni, dia banding dengan benda-benda yang kotor, najis. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada lah kita terdengar.
Orang kutuk sahabat, bangun lalu. Jangan sayang dia. Kalau kita rasa boleh lawan, kita lawan. Kalau sudah tak boleh lawan lagi, jangan dengar. Kerana ini orang tidak baik. Allah Ta'ala sebut sahabat Nabi, dia sebut radhiyallahu anhum. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala telah redha kepada sahabat-sahabatmu yang ikat bai'ah setia di bawah pokok waktu Nabi masuk Hudaybiyah. Termasuk sahabat-sahabat besar. Tiba-tiba bila mari kita, damai 1420 tahun dah ni. Dia kutuk sahabat. Sayyidina Abu Bakar, kutuk Sayyidina Umar, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Siapa dia kita? Cara mana hebatnya kita? Allah Ta'ala kata, radhiyallahu anhum. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Main-main pula dengan sahabat. Mana orang ni orang lawan Allah. Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak percaya. Tu hawi CJ. Pengiktirafan kepada sahabat, kita kata sahabat ni jahat. Ini satu perkara bahaya. Bahaya tak bahaya pun dekat yang kampung kita ni sudah masuk. Ajaran, gerakan-gerakan yang memesongkan ajaran Islam, iaitulah dengan mengutuk para sahabat. Jadi kita kena perkenalkan pada masyarakat. Kalau ada orang kecil kutuk sahabat, lari lalu pada dia. Lari. Kalau boleh lawan. Tak boleh lawan lagi. Itu dua yang masalah. Jadi Nabi kita ajak kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Demikian doanya. Baca doa ni, dia kata Imam Ghazali, doa ni ambil daripada diajar oleh Nabi ajar kepada Siti Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Artinya, wahai Tuhan kami. Kita baca sikit, kita bermakna lalu. Kalau tidak, tak cuba cari. Wahai Tuhan kami, sungguhnya aku mohon kebaikan daripadamu yang segera dan yang akan datang. Ajilihi, yang segera dan yang akan datang. Mana kita minta Allah Ta'ala kebaikan kepada kita ni segera dan lewat. Nak belakang dua-dua. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang ku ketahui dan tidak aku ketahui. Hak aku tahu kebaikan tu, hak aku tak tahu pun minta juga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang segera dan yang akan datang, yang aku tahu dan yang tidak aku ketahui. Minta dengan Allah SWT. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan aku mohon padamu balasan syurga. Minta dengan Allah Ta'ala nak syurga. Dan yang boleh menghampirkan kepadanya. Segala perbuatan, segala perkataan yang boleh menghampir kita syurga, biar Allah Ta'ala wik kita. Apa dia saja perbuatan. Daripada perkataan dan niat dan i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan perkara yang boleh menghampirkan kepadanya. Daripada perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mohon kepadamu kebaikan yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana setiap Nabi tak saya tu kita minta berlindung belaka. Setiap Nabi minta kebaikan kita minta juga. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Dan apa yang engkau tentukan kepadaku daripada suatu, maka jadikanlah ia dengan kesudahan yang mendapat petunjuk. Jadi kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita sudahannya yang baik. Jadi tanpa kita tengok pada riwayat hadis ni, yang betulnya hadis ini makna dia cantik.
Jadi kita riwayat dia nya mengikut muhakkik ni kata rawahul al-Hakim dalam al-Mustadrak. Jadi kita tak tengok sanad dia, kita tengok kepada bacaan ni memang sangat cantik. Kemudian maka baca olehmu akan doa yang dipesan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa dia Fatimah ni? Kenal Fatimah mana? Fatimah yang dikenal dengan nama Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak di antara anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah iaitu Fatimah. Fatimah ni isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mak kepada siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Dua orang adik-beradik. Dua orang. Al-Hasan dan Al-Husain. Cucu Nabi yang Nabi sayangi. Dan Nabi kita sebut. Dua orang ni penghulu kepada pemuda ahli syurga. Besar tak besar kedudukan dia. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta. Birahmatika astaghithu. Wa min azabika astajir. La takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi as-salihin. Artinya, wahai Tuhan yang hidup. Wahai Tuhan yang berdiri dengan sendirinya. Wahai Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Birahmatika astaghith. Dengan rahmat-Mu lah aku mohon pertolongan. Wa min azabika astajir. Dan dengan seksa-Mu lah aku minta jauh. La takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau serahkan diriku kepada aku. Tarfat ain walaupun sekelip mata. Mana kita jangan bagi Allah Ta'ala suruh kita sendiri jaga kita. Biar Tuhan jaga. Baru selamat. Kalau kita sendiri jaga kita, apa jadi? Tak jadi apa kita? Siapa dia kita? Kalau kita tidur, siapa jaga kita? Masa kita sedar mungkin kita boleh jaga. Mari semua kita hamba. Mari apa baik. Tapi kalau kita tidur, siapa jaga kita? Semua, mari, lipah, mari, cicak, mari. Habisnya pakai masa dalam hidup. Nampak macam mana? Mati ke hidup kita? Masa itulah kita jangan minta Allah, kita minta Allah Ta'ala, jangan serah kita sendiri jaga kita. Sebab kita nak tidur. Bila nak jaga kita? Jadi bila Allah Ta'ala jaga, dia ada tentera-tentera. Dia nyaman. Malaikat ada apa ada tu, yang kata jaga orang ni. Jangan beri kena masuk dengan nak ke siapa-siapa. Semua apa-apa saja perkara yang tidak baik. Tarfata'ain, kelip mata pun kita tak mau jaga kita sendiri. Biar Allah Ta'ala jaga. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan perelokkanlah keadaanku semuanya. Bima aslahta bihi salihin. Bagaimana engkau perelokkan dengan hamba-hambamu yang salih. Jadi mana Allah Ta'ala telah baik ke hamba-hamba yang salih. Minta kita ni biar jadi orang yang baik. Kemudian baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa ni kenal lah kau dia. Kau tak kenal Nabi Isa. Baca ini Imam Ghazali bawa dalam kitab dia. Ihya Ulumuddin. Sanaknya wallahu a'lam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghayrika. وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني إليك ولا غني أغنى منك عني اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء صديقي ولا لا ثاني ولا تسوء بي ولا تسوء tak nak tak jelas kita tasu'u wala tasu'bi. Jangan mengenak. Sadiqi. Wala taj'al musibati fi dini. Wala taj'al ad-dunya akbar hammi. Wala mablagh ilmi. Wasla tusallit alayya bidhanbi man la yarhamuni. Makna dia, wahai Tuhan kami, inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah.
Sungguhnya jadilah aku orang yang tidak mampu menolak apa yang aku benci. Kita boleh tolak benda kita tak suka. Kalau boleh tolak, siapa nak susah? Semua nak senang. Siapa nak wuduk? Semua nak cantik. Ya. Wala amliku naf'ama arju, dan aku tidak memiliki kemanfaatan yang aku harap. Tak ada. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika, dan jadilah urusan itu di tanganmu, tidak di tangan orang lain. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan jadilah aku ni orang yang menggadaikan amalanku, tidak ada yang fala faqira afqaru minni ilaik, dan tidak ada yang lebih fakir daripada aku, wala ghani aghna minka anni, dan tidak ada yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tushmit bi aduwi, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan musuh itu dapat memperdayai aku. Wala tasu'u bi sadiqi, dan jangan engkau jadikan musuh itu dan jangan engkau dan kawanku membuat jahat kepadaku. Maksudnya kalau saya dibuat jahat, payah sikit kita nak kira. Sebab saya kita. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan keburukan, musibah, bala, bencana itu pada agama aku. Kita selalu bagi tahu, kalau kita kena musibah tu pada kita, habis tinggi kita mati. Mati, kalau kita mati bagus, mati syahid. Tapi kalau kita kena musibah dalam agama kita, mati. Nak pergi ke mana kita? Ke mana tempat nak pergi? Ini kita bahaya. Silap-silap. Ke neraka. Wal'iyazubillah. Wala taj'alid dunya akbar hammi, dan janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai cita-citaku yang paling besar. Paling besar cita-cita ke apa? Nak jadi korporat besar, nak kereta besar, nak harta besar, tanpa memikir halal ke haram. Tak mahu. Kita nak semua kekayaan. Siapa tak mahu? Tapi nak yang halal. Rezeki yang diradai oleh Allah SWT. Yang tak halal, jangan sebut. Wala mablagha ilmi, dan tidak juga sebagai matlamat amalan. Wala tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni, dan jangan engkau jadikan orang yang tidak ada belas kasihan kepada aku, memberatkan aku dengan sebab kesalahan. Mana kita minta dengan sebab dosa kita ni, janganlah Allah Taala hantar pemimpin yang jahat memimpin kita. Itu mana dia? Dengan sebab dosa kita. Pasal Allah Taala bila bui pemimpin yang jahat, sebab rakyat tu jahat. Dia jahat, bila rakyat jahat, pemimpin dia pun suka. Lagi dahsyat. Itu bala pustaka daripada Allah SWT. Kemudian baca olehmu akan doa yang engkau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham sini Imam Ghazali rahimahullah taala ajar kepada kita ni, dia suruh baca doa yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diambil daripada satu kalu siapa dia. Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat Nabi. Dan daripada orang-orang yang saleh yang dahulu, seperti yang tersebut segala doanya dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu, kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu 4 bahagi. Jadi habislah kita dalam 4 doa. Kesimpulan kitanya malam ni, doa yang kita nak baca ni sebaik-baiknya doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada sahabat atau daripada orang yang saleh yang maknanya memang cukup baik. Kemudian kita tambah permintaan kita sendiri nak apa. Kita nak apa saja yang kita nak, kita tambah. Yang pentingnya kebaikan untuk dunia dan akhirat. Habis dari kita dalam bab doa. Kita masih di masjid lagi ni, adab pergi ke masjid lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu, kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu 4 bahagi. Dengar belakang. Lepas daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, kita kena bagi 4 waktu ni, kena bagi 4 waktu. Selama mana lepas sembahyang subuh sehingga naik matahari? 1 jam? Jam setengah? Ada sejam setengah. Lepas sembahyang subuh hingga naik matahari, berapa jam? Jam setengah. Atau 1 jam. Cuba tengok ke kalender, kita boleh tahulah. Mana kita kena bagi 4. Dalam ini dipanggil contoh jadual hidup manusia yang dibuat oleh, yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Kita tengoklah mana yang sesuai yang kita pula. 1 bahagi, dengar tu. 1 bahagi membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan daripada sahabat dan daripada orang yang saleh itu. Betul lah kita buat tu. Betul ke tak betul? Lepas mai subuh kita baca doa. Doa apa? Doa zikir pagi dan petang, ataupun dia panggil doa al-ma'surat. Mana kita start dengan baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca waktu pagi. Demikian juga waktu petang. Kita mula start situ dulu. Habis doa ni 20 minit setengah jam, apa buat pula? Dan satu bahagi membaca segala tasbih dan zikir. Dan engkau ulang-ulang segala demikian itu dengan tasbih. Baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ingat kelebihan dia sudah ajar dulu. Kita lupa balik. Buka balik petah kita. Dan satu bagi membaca Quran. Bahagian yang ketiga baca Quran. Dan satu bagi tafakkur dan muraqabah. Apa makna tafakkur? Tafakkur makna berfikir. Muraqabah apa dia? Muraqabah tu rasa. Allah Ta'ala perhati semua keadaan kita. Itu mana muraqabah. Ulang kaji balik. Tafakkur kita memikir apa ini. Muraqabah. Maka hendaklah engkau fikirkan akan segala dosamu dan kesalahanmu dan kejahatanmu dan taksirmu. Apa mana taksir? Lalai ataupun cuai. Taksir mana apa? Lalai ataupun cuai. Mana sekarang mana kita lalai? Lalai daripada semaya, lalai daripada mengingat Allah SWT. Banyaklah benda-benda kita lalai. Kalau tak lalainya, berapa dia? Benda-benda yang masalah dunia, tak lalai. Kalau jatuh duit ria, undur klik cari. Cari tak cari? Hai, mana tu lelah dekat masjid. Tahu? Bawa duit ria jatuh. Cari. Tapi kalau tak ning semaya sunat. Lelah kau tidak kat masjid. Tak ada apa-apa, maya pula kagak dia. Boleh jawab gitu ya. Mana semaya sunat dengan ria tu mahal ria lagi. Dan taksirmu, yakni kekuranganmu, kelalaianmu, kecuaian kamu pada dalam berbuat ibadat, supaya engkau menjauhkan daripada segala kejahatan itu, serta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya engkau sungguh-sungguh berbuat ibadat, dan lagi fikir olehmu akan sesuatu yang mendatangkan bagi yang membawa seksa Allah yang sangat sakit dan murkanya yang sangat besar. Supaya engkau peliharakan daripada demikian itu, dan engkau fasadkan, niatkan, azamkan, cita-citakan berbuat kebajikan segala muslimin. Kita niat aku nak tolong orang muslimin, nak tolong buat kebajikan, maksudnya. Dan engkau niatkan atas bahawa tiada engkau masyghul. Apa makna masyghul? Banyak kerja, sibuk. Itu makna masyghul. Pada sekalian harimu itu melainkan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mikir hari-hari ni jangan duduk sibuk lain, kecuali mesti ada ibadat kepada Allah SWT. Tengah duduk menyakur kita berzikir, tengah duduk bawa kereta kita berzikir, tengah duduk di pejabat kita berzikir. Boleh zikir lah. Kalau nak. Kalau tak boleh, ni siapa? Orang tak mahu. Itu saja tak boleh. Dan segianya bahawa engkau pilih akan segala ibadat itu yang terlebih afdal. Apa ibadat yang mana kita nak buat? Yang terlebih afdal. Ibadat yang afdal mari mana? Di manakah kita nak ambil ibadat yang paling afdal? Ambil di mana? Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadat. Kalau dia kata ada lagi hak lebih pada afdal. Hak usah mana? Lebih afdal daripada hak Nabi buat. Kali. Kita boleh kata kali. Pasal mana ada orang lain terima wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita berpandu pada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain boleh dakwah boleh. Tapi dakwah dia kita boleh terima, tak boleh terima. Ada bukti boleh terima. Dan seginya engkau fikir akan hampir matimu, supaya engkau tiada mengenang-enang akan kesukaan dunia dan kekayaan. Mana kita ni kena banyak mikir ke mati. Banyak mikir ke mati. Nak buat benda sikit, mikir. Aku ni kalau mati, lagu mana jadi? Barulah kita terkanyak sikit. Kalau nak buat maksiat, nak buat maksiat, tiba-tiba aku pergi, mati. Tadi kita ada satu perbincangan. Orang bagi tahu, ada seorang tu masyhur. Tengah duduk menyanyi, mati. Macam mana dia nak taubat? Jadi kita kena mikir lagu ni. Aku ni kalau aku pergi buat maksiat, tak ada balik lagi.
mati. Macam mana nak taubat masa tu? Berat. Berembah dengan malaikat lagi tu. Berembah ke tak berembah? Berembah. Berembah dengan malaikat ni sebab bukan berembah dengan saya kita. Berembah dengan saya kita, bagi kerah lengah. Kalau hebat kita, kalau dia. Tapi malaikat ni susah dah tak pada lawan. Kau pada? Ada kata dia pada lawan malaikat? Terang nak tahu ke? Maknanya kita kena mikir tak dari mata kita, mati. Tak situ. Kalau aku buat maksiat, tengah buat tak ada siap, tak ada sudah lagi, mati. Ataupun tak ada taubat, mati. Maknanya barulah kita tak akan berani buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi kalau kita tak aku ni baru 50 tahun. Mula ayah ni mati tu, dia boleh. Maknanya depan dia 20 tahun lagi boleh buat maksiat. Masa ayah dia 70 tahun. Yang kira lagu tu. Kena kira aku lah 50. Sayang aku 40 mati dah. Kena tak seti. Barulah kita jadi, jangan tengok hak panjang umur, tengok hak pendek. Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Ini Imam Ghazali ajar kepada kita ni 10 perkara pula. Apa dia zikir hak dia ajar ni? Kita telah tengok. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca dah pagi-pagi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati wal malaikati war ruh. Biasa orang baca bulan Ramadan ya doa ni. Subuhun quddus ni bukan syarat Ramadan. Ini adalah hadis yang Nabi kita baca selepas maya witir. Tak kira masa mana pun. Kita baca masa mana subuhun quddus. Lepas maya witir. Baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Mana bukan syarat bulan Ramadan. Kalau kita maya witir lah ni kita boleh baca. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini besar pahala ni. Kalau kita ikut soal bacaan ni banyak pahala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Pasal Nabi dalam hadis yang jelas sekali, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab dia yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali dalam Bukhari, dia mari hadis cuba kita tengok. Hadis yang terakhir sekali dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari mari hadis ni. Tengok hadis yang terakhir dalam kitab Mukhtasar Bukhari kita ni. Babu mizanil a'mal wal aqwal yaumal qiyamah. Ini bab neraca timbangan amalan dan perkataan pada hari kiamat nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan. Nabi sabda kalimatan, dua kalimah habibatani yang sangat disayangi ilar rahman oleh Tuhan. Tuhan Rahman sangat sayang dua kalimah ni. Khafifatani 'alal lisan, ringan di atas lidah. Lidahnya ringan nak sebut. Tapi thaqilatani fil mizan, cukup berat di atas timbangan pada hari kiamat nanti. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Boleh kata kita? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa payun? Itu akhir sekali hadis Imam Bukhari rahimahullah taala. Dia mula kitab dia dengan kitab Innamal A'malu Binniyat. Akhir hadis dia yang terakhir sekali dalam kitab dia ni, dia buat hadis apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maknanya aku ni habis dalam kitab aku. Yang menjadi timbangan kita, nak berat timbangan kita hari kiamat esok, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tanda tu. Subhanallah bihamdi ni dua kalimah yang cukup ringan di atas lidah, sangat disayangi oleh Tuhan, oleh Allah, dan cukup berat di atas timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Baca sentiasa kak. Pagi sampai gelap tak ada kerja lain. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Besar ke tak besar kelebihan? Cukup besar. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Ini di antara zikir-zikir yang kita boleh baca yang diajar oleh Tuan Syekh kita. Yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. 9. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ini selawat. Yang ke-10. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ke-10 ni kita baca dah. Dalam kitab zikir kita sudah bagi tahu dah. Baca doa ni, Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa dia baca waktu petang, selamat. Allah Ta'ala jaga dia daripada dikacau oleh benda-benda. Baca waktu pagi pula selamat. Jadi banyak doa zikir-zikir yang sudah maksur, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita je tak boleh bacanya. Dan ulang-ulang oleh kamu tiap-tiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih dan doa itu dengan 100 kali. Atau 70 kali atau 10 kali, iaitu sekurang-kurangnya. Kalau baca sekali pun alhamdulillah. Tak boleh, tak baca rasa. Ini jadi masalah kita. Dan lazimkan oleh kamu segala aurat ini serta jangan engkau berkata dahulu daripada terbit matahari itu. Jangan cakap dulu terbit matahari. Ni kita ni duk buat sebelum naik matahari, siapa ke terbit matahari? Tak jumpa dah lah. Lambat nak siapa lah kita. Kerana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini sudah ada dalam kitab kita zikir pagi dah. Kita tak ulang lagi sini. Bahawasanya demikian itu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya daripada anak Nabi Allah Ismail. Yakni mengucapkan zikir yang tersebut itu kemudian daripada semaya subuh hingga terbit matahari, padahal ia tiada berkata-kata. Tak buat, kita duduk zikir sampai naik matahari. Terlebih afdal daripada merdekakan 8 sahaya daripada anak Nabi Ismail alaihissalam. Jadi banyaklah hadis-hadis tentang kelebihan zikir yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Habis dah kita satu program yang kita kena buat tak daripada kita semaya subuh sehingga naik matahari. Jadi bermula naik matahari sehingga zuhur, apa pula benda yang kita kena buat di celah tu. InsyaAllah ta'ala dalam perbincangan kita yang akan datang. InsyaAllah.